وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تتمم بالخير يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Ibu Siti Jumarah daripada Bukit Sentosa, Rawang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala. Sambung pengajian kita pada hari ini sambungan harfiah surah As-Sajdah. Ini secara live lah. Waalaikumsalam Ibu Kukalsum. Ini ibu lambat sikit ya. Okey ibu ya. Kita teruskan. Mungkin Ibu Kukalsum tadi dah standby dah, saya yang lambat. Okey ibu, kita ayat berapa hari ni? Surah Sajdah yang kita? Ayat berapa ibu ya? Ayat 3 ke? Ayat 3 ke ayat 4? Yang pengajian live ni. Ibu ingat ayat berapa? Ayat 4 ibu ya. Hari ni ayat yang keempat. Ayat 4 belum. Okey, ini ayat keempat ya. Okey, ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Boleh yang dirahmati Allah, ayat keempatnya. Allah, kalimah Allah lah. Boleh ingat tak macam mana asal kalimah Allah ni? Okey, saya ulang balik. Dalam bahasa Arab, apa dia Tuhan dalam bahasa Arab? Tuhan yang disembah, ilahun. Ilah maksudnya Tuhan yang disembah. Lepas itu bila kita kata la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan yang disembah, illallah, kecuali Allah. Maka kalimah Allah ibu ayah datang daripada kalimah ilah. Kalimah ilah yang sebelumnya didahului dengan alif lam. Didahului dengan alif lam. Alif lam digabungkan, maaf ya, saya tulis. Alif lam digabungkan dengan kalimah ilah. Macam ni. Alif lam digabungkan dengan kalimah ilah, maka dia jadi al-ilah. Dia jadi al-ilah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, mana mudah kita sebut? Allah ke al-ilah? Allah dah lebih mudah kita sebut ya. Sekejap, cari pemberat. Okey.
Al-ilah. Daripada kalimah al-ilah ni ilah. Daripada kalimah ilah ni ibu, jadi kalimah Allah. Dia kaedah ilmu sorofnya yang tertentu, maka jadilah dia Allah. Kalimah Allah asalnya daripada perkataan ilah. Kalau ilah saja itu umum. Ilah saja maksudnya umum. Terjemahnya Tuhan, Tuhan yang disembah, ilah. Kan di dunia ini bukan manusia hanya sembah Allah Ta'ala saja. Ada mereka mempertuhankan berhala. Dia mempertuhankan matahari. Matahari lah ilah mereka. Berhala lah ilah mereka. Ada yang mempertuhankan, dan arti kata lain mempertuhankan harta. Harta seolah-olah menjadi Tuhan mereka. Mereka mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi ilah mereka, Tuhan mereka. Itu dari satu makna lah. Ilah ni umum. Maksudnya Tuhan yang disembah. Tetapi bila kita masukkan alif lam sebelum kalimah ilah, dia jadi al-ilah. Daripada al-ilah inilah jadi kalimah Allah. Maka bila sebut kalimah Allah, ibu ayah di situ maksudnya hanya satu Tuhan. The God. Tadi kalau ilah, the God. Tuhan saja. Tapi kalau al-ilah, the God. Dia jadi makna khusus, makna yang spesifik. Maka kita sebut Allah. Jadi Allah ni apa? Allah ni adalah zat yang, nama untuk zat yang wajib kita semua sembah. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi, allazi maksudnya yang. Allazi itu isim mausul. Namanya isim mausul. Biasanya. Kemudian isim mausul. Isim mausul ni ada banyak. Ada allazi, ada allazani, ada allazina, ada allati, ada allatani, ada allawati, allati. Isim mausul tu dengan ma. Ada mausul dengan ma, ada dengan man. Dia ada beberapa kalimah. Jadi biasa terjemahnya yang. Kalau untuk muzakkar, mufrad muzakkar, kita gunakan allazi. Jadi boyah kalimah Allah. Bukan Allah, kalimah Allah. Kalimah Allah tu mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah Allah adalah kalimah mufrad. Dan kalimah Allah ni kalimah muzakkar ke kalimah muannas? Kalimah Allah itu adalah kalimah muzakkar. Maka kalimah Allah adalah kalimah mufrad muzakkar. Kena sebut betul-betul. Bukan Allah yang mufrad muzakkar. Wal'ayazubillah. Maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Ada muzakkar muannasnya. Allah Ta'ala tak ada jantina. Ya, Allah Ta'ala tidak kita kata dia Allah Ta'ala ini muzakkar ataupun muannas. Tapi kalimah Allah itu adalah kalimah muzakkar. Maka oleh kerana kalimah Allah itu kalimah mufrad dan dia muzakkar, digunakanlah isim mausul yang mufrad muzakkar juga. Allazi. Jadi boyah ya. Allah Ta'ala allazi, dialah yang. Allazi, dialah yang apa? Khalaqa. Boyah khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa maknanya telah menciptakan. Okey. Apa dia makna khalaqa ibu ayah ni? Khalaqa ni maksudnya mencipta tanpa ada sebarang asas. Maksud asas ni apa? Plan. Mencipta tanpa ada sebarang plan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama, hanya saja, amruhu, segala urusan Allah, idza, apabila, arada, dia berkehendak, syai'an, sesuatu perkara, ay yaqula lahu, cukup sekadar Allah Ta'ala berfirman kepadanya, benda yang Allah Ta'ala nak buat itu, kun, jadi. Fa, maka yakun, jadilah. Maka ibu ayah, semua makhluk Allah Ta'ala ini untuk Allah Ta'ala cipta, cukup sekadar Allah Ta'ala sebut kun. Kun. Bahkan ibu ayah ulama' bagi tahu, ini pun kerana nak bagi manusia faham. Kerana akal manusia tak mampu nak faham lebih. Maksudnya, sekurang-kurangnya paling ringkas pun Allah Ta'ala sebut kun. Tapi ibu hakikatnya Allah Ta'ala tak berhajat pun pada kun tu. Allah Ta'ala tak perlu kena sebut kun baru jadi, tak. Itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
pada kaifiat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma seringkas itu nak bagi kepada manusia, seringkas itu pun Allah Taala nak cipta satu benda, seringkas itu pun jadilah benda tu. Tanpa perlu ada plan. Itulah khalaqa. Ibu ayah kalau kita nak sebut kun, kena gabungkan kaf dengan nun. Untuk kita sebut kun, mesti digabungkan kaf dengan nun, baru jadi bunyi kun. Ibu ayah, dalam doa Yasin biasa kita baca, ada satu munajat yang kita baca, ya man khazainuhu baina al-kafi wan nun. Wahai ya man, man itu pun isim mausul juga tapi dengan man. Ya man, wahai zat yang khazainuhu, segala khazanahnya, baina, di antara al-kaf wan nun, antara kaf dengan nun. Maksudnya ibu ayah, bila Allah Ta'ala nak jadikan benda tu, kaf dengan nun tu tak bertemu lagi pun, kalau macam kita nak sebut kun, manusia nak sebut kaf dengan nun tu kena bercantum, baru jadi bunyi kun. Tapi pada Allah Ta'ala, tanpa kaf dengan nun tu bercantum, belum cantum lagi, dah jadi sempurna benda tersebut, makhluk tersebut. Jelas ibu ayah insyaAllah ya. Jadi Allah Allazi, dialah yang khalaqa, telah menciptakan. Maka ibu ayah khalaqa ni fi'il madhi. Fi'il madhi sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Khalaqa yakhluqu. Jadi fi'il madhi ma'ruf. Mana fa'il kepada khalaqa? Mana fa'il kepada khalaqa? Khalaqa telah mencipta, telah menjadikan. Mana fa'il? Mana pelakunya? Pelakunya adalah dhamir huwa. Kata ganti nama huwa dalam khalaqa ni yang kembali kepada Allah. Dalam khalaqa, setiap fi'il mesti ada fa'il. Khalaqa ni fi'il madhi. Mana fa'il? Siapa yang melakukan perbuatan mencipta? Dalamnya ada fa'il, iaitu dhamir huwa. Dhamir huwa yang kembali kepada kalimah Allah. Allah dialah yang khalaqa, telah mencipta oleh dia, yakni Allah Ta'ala. Jelas ibu ayah ya? As-samawati wal arda. As-samawati wal arda. Apa dia as-samawat ibu ayah? As-samawat adalah jamak kepada as-sama. Begini as-sama. Okey. Jamaknya bila saya tulis jim, maksudnya jamaknya as-samawat. Begini. Okey. As-sama jamaknya as-samawat. Jim tu maksudnya jamak dia. As-sama, langit. As-samawat, 7 lapis langit. Jadi boleh as-samawat ni jamak apa ni? Jamak, apa nama jamak as-samawat? Jamak muannas salim. As-samawat adalah jamak muannas salim. Cuma kalau dalam Al-Quran kita jumpa mim tu tak ada alif macam tu. Mim tu ada alif kecil atas dia. Biasa ditulis alif, lam, sin, mim, ada alif kecil di atasnya, waw, alif ta. Tapi di sini saya tulis macam ni lah. As-sama, mim tu mim alif. Saya tulis macam ni sajalah. Pasal saya tak tahu kaedah nak tulis mim apa alif kecil kat atas tu dengan tab ni. Saya tak pandai. Jadi boleh as-samawat ni langit-langit. Nanti kita akan belajar nanti. Kenapa dibaca as-samawati? Kenapa baris bawah Ustaz? Jawapannya kerana ia adalah maf'ul bihi. Ia adalah maf'ul bihi. Oleh kerana kita belum belajar lagi maf'ul bihi, maka cukup saya cakap pada ibu, itu maf'ul bihi. As-samawati dibaca baris bawah kerana dia adalah maf'ul bihi. Jamak muannas salim, bila dia maf'ul bihi, dia nasab, maka dia kena baca dengan baris bawah. Tapi itu kita tak terangkan detail sekarang kerana kita belum belajar mana-mana ada syarah mengenai isim maf'ul, mengenai maf'ul bihi. Okey. Habis. Wal arda. Adakah Allah Ta'ala ciptakan langit-langit saja? 7 lapis langit saja? Tidak. Wa, dan. Maksudnya langit pun Allah Ta'ala cipta, dan al-arda, dan bumi pun Allah Ta'ala cipta. Wal arda. Al-ard maksudnya bumi ibu ayah, bumi. Yang kita duduk, planet yang kita duduk sekarang ni. Ibu ayah, planet ada banyak dekat dunia ni. Ada dekat dunia, alam semesta ni ada banyak planet. Ada banyak planet. Di cakrawala ni ada banyak planet. Tetapi yang Allah Ta'ala khususkan, Allah pilih satu untuk seluruh makhluk, nama manusia dan jin ni duduk. Nama planet tu planet bumi. Dan bumi dalam bahasa Arab adalah al-ard. Lebih tepat, al-ard terjemahnya bumi, bukan dunia. Kalau dunia, dunia lah. Dunia ni alam, alam dunia.
Kalau kata as-sama ad-dunya, as-sama ad-dunya tu langit yang paling hampir dengan bumi. Tu as-sama ad-dunya. Bukan langit. Kalau kita terjemah langit dunia, bukan dunia ni, bumi ni dipanggil dunia. Hakikatnya bumi ni, al-ard ni bumi terjemahnya. Dunia ni adalah alam yang sedang kita duduk sekarang ni. Alam dunia. Kita mati saja, alam barzakh. Walaupun dia masih dikebumikan atas dunia, atas bumi. Dia dikebumikan atas bumi, tapi alam dah berubah jadi alam barzakh. Kita sekarang duduk atas muka bumi dan alam kita alam dunia. Macam tu. Okey. Wal arda dan bumi. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi. Ibu boleh tengok al-ard mufrad, kalimah mufrad. Dan al-ard sekarang ni kenapa baca al-arda? Pasal dia maktuf kepada as-samawati. Apa pula maktuf tu Ustaz? Ibu-ibu ayah nak tahu, tunggu kita belajar. Akan datang, bila sampai kaedahnya kita akan belajar. Saya bagi ibu-ibu ayah dengar dulu, dipanggil maktuf. Kerana ada huruf waw. Waw tu dipanggil waw ataf. Ustaz, tak tahulah Ustaz, first time dengar. Tak apalah ibu, baguslah dengar first time. Bila first time, bila dah dengar banyak-banyak kali, akhirnya kalimah tu, istilah tu dah mula melekat dekat fikiran ibu. Cuma masih belum faham. Tapi kalimah tu dia biasa dengar maktuf, dia biasa dengar maf'ul bihi, biasa dengar huruf ataf. Walaupun tak faham lagi, tak apa, dengar dulu. Biasakan dengar. Kecuali kalau ibu ayah dengar kuliah ni untuk tengok ustaz ni pandai mengajar ke, mengajar kelakar ke tak kelakar ke macam ustaz lain, itu minta maaf. Saya memang tak kelakar. Saya memang tak pandai cakap. Tapi kalau dari segi amanah untuk menerangkan bahasa Arab, insya-Allah itu saya pegang amanah tu betul-betul. Ibu ayah, kalau bukan nak belajar bahasa Arab akan bosan. Kalau ibu ayah dengar ni bukan untuk tujuan belajar bahasa Arab, ibu ayah akan bosan dengar dan lepas ni tak nak ikut dah. Tapi saya sangka baik ibu ayah memang nak belajar bahasa Arab insya-Allah. Jadi tafsir harfiah saya kaitkan dengan bahasa Arab. Jadi ibu ayah khalaqa telah menciptakan as-samawat 7 lapis langit, wal arda dan bumi. Maksudnya langit saja ke Allah Taala cipta, langit dan bumi. Telah datang Ahmad dan Umar. Telah datang Ahmad dan Umar. Maksudnya ibu ayah, bila saya kata telah datang Ahmad dan Umar, yang datang berapa orang? 2 orang. Pasal apa saya gunakan dan? Tapi kalau saya kata telah datang Ahmad atau Umar, salah seorang. Macam tu. Beza dan ataupun atau. Ya. Di sini Allah sebut dan. Dan bumi dan wama. Wama, waw tu waw ataf juga. Nama waw tu waw ataf juga. Wama dan apa yang. Ma di sini dipanggil ma mausul. Tadi allazi pun isim mausul, ma ni dipanggil ma mausul. Terjemah ma mausul pun terjemahnya apa yang. Allazi tadi Allahul ladzi, Allah dialah yang, ada yang kat situ. Kalau wama dan apa yang, ada yang juga. Dan apa yang, segala apa yang. Jelas ibu ayah dapat tangkap ya. Baina, apa dia baina? Di antara, apa yang ada antara huma keduanya. Maksudnya ibu ayah, kita sekarang ni di atas bumi. Atas bumi ni maksudnya kita paling bawah pun kita pijak bumi lah. Bumi ni dah kira bawah kita lah ni. Atas kita langit. Atas kita langit. Dan di antara bumi dengan langit ada macam-macam lagi makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Saya ulang balik ibu ayah. Wama dan segala apa yang ada dan apa yang ada baina di antara huma keduanya. Keduanya apa? Keduanya langit dan bumi. Okey, mungkin ada soalan ibu ayah. Ustaz, tadi Ustaz kata langit tu ada 7. 7, bumi 1 kira 8 lah. Kenapa guna huma? Huma tu kan untuk 2. Bukan untuk musanna. Jadi ibu ayah, kita tengok bukan pada bilangan as-samawat tu memanglah dia jamak ada 7 langit. Tapi tengok pada kalimah as-samawat. Secara jenisnya as-samawat, langit, wal arda dan bumi. Dan apa yang berada di antara langit dan bumi. Jadi langit bumi ni sekarang ni dah jadi langit 1, bumi 1. Walaupun langit tu ada 7 lapis. Maka kita gunakan, kita ambil lafaz tu, kita ambil makna tu, maka dijadikan langit as-samawat 1, al-arda 2, maka dikira sebagai musanna. Maka dibaca wama bainahuma, apa yang berada di antara keduanya langit dan bumi. Jelas ibu ayah setakat ni insya-Allah? Okey. Sekejap ya.
fi pada sittati, apa dia, sitah 6. Sittati pada 6 ayam, hari. Ayam yang boleh terjemah hari dan juga boleh terjemah masa. Boleh terjemah hari dan juga boleh terjemah masa ataupun waktu. Masa ataupun waktu. Okey. Jadi ibu ya, boleh terjemah ayam itu masa ataupun waktu, pada 6 waktu ataupun pada 6 masa ataupun pada 6 hari, terpulang pada kesesuaian lah. Tapi di sini dalam tafsir bagi tahu ya, minal ahadi ilal jum'ah, daripada ahad ke Jumaat. Wal ayam jamak yaum. Ayam jamak kepada yaum. Yaum tu hari. Maksudnya daripada hari Ahad. Lepas tu kita hari Ahad ni hari pertama ibu. Bukan hari Isnin. Hari pertama adalah hari Ahad. Satu dalam bahasa Arab wahid. Satu dalam bahasa Arab wahid. Jadi Ahad hari pertama. Dua dalam bahasa Arab isnani. Maka hari Isnin hari kedua. Tiga dalam bahasa Arab salasah. Maka Yaumus Sulasa hari ketiga, hari Selasa. Arba'ah dalam bahasa Arab 4. Yaumul Arbi'a hari Rabu. Khamsah dalam bahasa Arab 5. Dalam kita sebut hari kelima hari Khamis. Kemudian 6 dalam bahasa Arab sitah, 6 sitah. Sitah tu 6. Hari yang ke-6 sepatutnya kalau hari ke-6 adalah dekat-dekat dengan sitah namanya, macam wahid, ahad, isnaini sampailah kepada khamsah, khamis. Tiba-tiba dalam bahasa Arab 6 tu sitah. Tapi hari yang ke-6 dipanggil hari Jumaah. Kenapa hari Jumaah? Kerana pada hari itu wajib kita semua berkumpul, berhimpun, berjamaah di masjid. Wajib berjamaah. Kalau tak berdosa. Tu hari Jumaat. Betul ibu. Hari dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab lah ibu, betul lah. Dalam bahasa Arab. Hari Rabu, Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, sama. Semua dalam bahasa Arab. Boleh ibu ya. Semua tu dalam bahasa Arab. Ibu Asimah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi sittati ayam, 6 ayam tu boleh terjemah hari. Boleh juga kita terjemah dengan terjemah masa. Boleh juga dengan terjemah waktu, 6 waktu, 6 masa. Sekarang ni saya nak tengok terjemah ibu ayah. Apa terjemah ibu ayah? Sittati ayam sahaja. Apa dia sittati ayam terjemah ibu ayah? Saya nak tengok terjemah ibu ayah pada sittati ayam. Kak Aziza 6 masa. Ibu Nur Hayati hari ataupun masa. Kemudian Ibu Maimunah 6 hari. Ibu Asimah masa. Ibu Saidah 6 hari. Ibu Rusyati 6 masa. Ibu Jasina 6 hari. Okey, antara hari dengan masa ya. Hari masa ataupun waktulah, kalau waktu pun boleh. Jadi kalau bagus macam Ibu Kukalsun punya 6 hari dalam kurungan masa. Boleh, itu bagus, masya-Allah. Kalau ibu punya 6 hari dalam kurungan masa ataupun 6 hari ataupun masa, itu bagus. Ambil terjemah dulu. Hari boleh, masa boleh. Boleh buaya insya-Allah. Kita baca tafsiran dia untuk setakat fi sittati ayyam tu. Tafsir kata dalam tafsir Al-Munir ya. Ai innallaha ta'ala huwa khaliqul asya'. Allah Ta'ala dialah pencipta segala sesuatu. Allah Ta'ala itu pencipta kepada segala sesuatu. فَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَبْدَعَهُمَا وَفَطَرَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَلَى مِثَالٍ سَابِقٍ. Maka Allah Ta'ala telah mencipta langit-langit, 7 lapis langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala telah memulakan ciptaan, ataupun Allah Ta'ala telah mencipta tanpa plan keduanya, langit dan bumi. Dan juga apa di antara keduanya, la ala misalin sabiq, tanpa ada misal seumpamanya, tanpa ada contoh seumpamanya. Ibu ayah, orang pertama cipta kapal terbang, dia tengok daripada apa? Orang cipta kapal terbang, dia orang tengok apa? Mereka menginovasikan kapal terbang tu daripada apa yang Allah Ta'ala cipta. Mereka gunakan sistem yang ada pada apa? Burung. Pasal tu kapal terbang ada sayap. Pasal apa? Mereka tengok pada burung. Dan bila burung mengencup, itu semua kan, mereka lihat pada itu. Akhirnya
terinovasi lagi dan lagi, jadilah macam sekarang ni, Masya Allah. Ibu ayah, helikopter dicipta, mereka menginovasikan daripada apa? Helikopter. Daripada makhluk Allah yang mana helikopter tu, ibu ayah? Lalat Kak Azliza. Okey. Jadi yang saya tahu daripada subur-subur pepatung. Daripada pepatung. Helikopter tu dia ambil prinsip daripada pepatung, daripada subur-subur. Daripada situ mereka jadikan helikopter. Apa contoh lain? Okey ibu ayah. Menara yang kat mana tu ya? Kat Paris ke? Saya pun lupa. Eiffel, apa? Menara Eiffel kat mana tu? Siapa dah pernah sampai? Saya lupa lah kat mana. Biasa pergi menara KL je. Apa nama menara tu ibu? Paris. Paris. Ibu Asimah biasa pergi tu. Paris ya. Pasal ada ibu-ibu yang saya ngajar, satu dunia ni macam kampung je nak pergi mana-mana. Ustaz, teman Ustaz, saya tak ada minggu depan kat mana? Amerika. Saya tak ada minggu depan kat mana? Rusia. Saya tak ada minggu depan Korea. Allahu Akbar. Okey, Ibu Asimah tak pernah pergi. Eiffel Tower ibu ya. Jadi ibu ya, tahu tak Eiffel Tower tu diambil daripada mana? Eiffel Tower yang kukuh tu, apakah sumber ilham penciptanya? Mereka Eiffel tu ambil daripada mana? Kukuh kan Eiffel tu, diorang kata Eiffel tu memang kukuh. Kukuh dia punya menara tu. Memang tak roboh. Mereka ambil daripada apa? Gunung, Ibu Asimah. Gunung tak tepat. Ni apa yang saya tengok dokumentari lah. Ambil daripada kita manusia ni. Daripada kita manusia ni. Lagi seorang, cuba teka. Ibu takut nak teka, takut salah. Okey, tak apalah. Ibu-ibu dia ambil daripada, kan? Nak tanya ibu ya, kalau orang tu badan dia besar sekalipun, orang dia besar, dia akan menampung dia berdiri apa dia? Dia besar, berat badan dia. Cik, kulit dengan mama cik nak makan dengan tu. Mamak makan semalam. Tak apa, ibu tak perasan. Okey. Makan dengan tu, dengan itu, kaya. Dia orang kaya malah. Bukan kamu. Siapa ibu tu? Saya nak padam tak. No, ada banyak. Ibu mana tu? Siapa ibu yang Kalau cik, mama punya. Saya tak dapat detect siapa. Okey lah, tak apa. Okey ibu ya. Ibu Zainab. Okey. Ibu. Kaki betul, kaki. Dekat kaki Kak Azliza, Ibu Hashimah kaki. Kat kaki kita ni, dekat lutut tu, ada tulang, satu tulang yang macam tu bentuknya, yang dapat menampung berat badan kita ni. Maka dia ambil dari sistem tulang tu, dijadikan menara Eiffel tu. Eiffel ke Eiffel? Tak tahu lah. Eiffel ke? Tak bisa sebut. Kan? Menara KL dia bisa sebut. Jadi ibu ayah, itulah dia. Manusia ambil daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ada asalnya, ada asasnya. Tapi Allah Ta'ala nak buat semua benda dengan sempurna, tak payah ada plan. Tak payah ada misal sebelumnya. Allah sebut kun itu pun kaf dengan nun tak bercampur lagi, tak bertantum kaf dengan nun, dah jadi dah perkara itu dengan makhluk itu dengan sempurna. Okey. Fi muddati sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Apa maksud 6 hari? Ai fi ajza'i sittatin minal waqti. Dalam 6 pembahagian masa. Dalam 6 pembahagian masa. Maksudnya ada 6 fasa. 6 fasa. Kalau tadi ayam, kalau pada kita macam terjemah 6 hari pun boleh jugalah fasa tu kan. Satu hari ada seminggu ada 7 fasa. Kita panggil 7 hari. Dalam satu hari pula ada 24 fasa, 24 jam. Satu jam pula ada 60 fasa lain. Macam itulah pembahagian-pembahagian tu kan, juzuk-juzuk tu. Okey. Laisat hiyal ayyam al-ma'rufah. Dalam tafsir bagi tahu, bukan macam hari yang kita faham, bukan macam hari Ahad. Lepas tu besoknya Isnin. Itu bukan macam hari yang kita faham. Ada ulama bagi kata 6 hari ni memanglah kita sebut fasa pertama Ahad, fasa kedua Isnin, fasa ketiga Rabu. Tapi bukan macam 24 jam macam kita faham sekarang. Jangan kita faham macam tu. Maksudnya dunia ni dalam masa 6 hari Allah cipta. 6 hari itu maksudnya 24 kali 6 berapa? 24 kali 6 saya pun tak ingat dah. Nak kira tak sempat. 24 kali 6, itulah tempoh diciptanya bumi. Langit bumi ni. Adakah macam tu? Tak, bukan macam apa yang kita faham. Macam tu ibu ayah. Maha suci Allah Ta'ala daripada disamakan macam apa yang kita faham. Tak sama.
Ya. Laysat hiya al-ayyamu laysat hiya al-ayyama al-ma'rufah. Bukan seperti hari yang diketahui, Isnin, Ahad sampai Jumaat macam mana kita faham. Li'annahu qabla khalqiha lam yakun laylun wala nahar. Kenapa? Sebelum adanya, kan satu hari kan ada malam dan siang kan? Satu hari ada malam, ada siangnya. Hari Ahad ada yang malam, ada siang. Kan? Bukan macam yang kita faham hari yang ada malam siang tu. Kenapa? Kerana sebelum diciptakan 7 langit, diciptakan bumi dan apa di antara keduanya, mana ada malam siang, mana ada matahari pun tak cipta lagi. Kan? Ini buaya. Kerana sebelum penciptaan semuanya tadi, belum ada lagi malam dan siang. Qala Al-Hasan Al-Basri, min ayyamid dunya walau sya'a la khalaqha bi milhil basar. Tapi ada ulama Hasan Basri beritahu daripada hari-hari dunia. Macam hari-hari dunia itu kata ulama Hasan Al-Basri. Tapi ini pendapat persendirian lah. Ni pengarang kitab Dr. Almarhum Syekh Profesor Wabah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia menukilkan pendapat Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri kata min ayyamid dunya, 6 hari itu daripada macam hari-hari dunia ni. Tapi ulama-ulama lain bagi tahu bukan macam hari dunia yang kita faham. Ya. Jadi walau syaa la khalaqha bilamhil basar. Kalau Allah Taala berkehendak, nescaya Allah Taala boleh cipta dengan sekelip mata je. Sekelip mata maksudnya bahasa kita sekelip mata sangat sekejap. Bukan kalau kita kelip mata. Kejap sangat kan? Sekelip mata Allah Taala boleh cipta. Walakin arada ay yu'allima ibadahu at-ta'anniya fil umur. Tetapi Allah Taala nak mengajar hamba-hamba ni supaya apa kita panggil ta'anni ni, apa kita panggil? Bukan bersabar. Buat kerja tu jangan terkopoh kapah lah. At-ta'anni ni relax, tenang. At-ta'anni ni dengan tenang dalam segala perkara. Tak kelang kabut. Tak gopoh kapah. Macam kita belajar lain boya, kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sekarang ni tergopoh kapah ke? Kita belajar dengan tenang, sikit. Kita dapat insya-Allah. Tapi kalau kita belajar kelang kabut, ibu-ibu belajar masuk pengajian dengan saya, target minggu depan dah boleh cakap Arab. Memang tak lah. Memang tak dapat lah macam tu, pasal kita kena ada sifat ta'anni. Apa dia ta'anni? Ta'anni ni sifat slow and steady, relax je. Macam tu, insya-Allah. Tapi istiqamah lah ibu ya, istiqamah. Kemudian summa istawa 'alal arsh. Summa kemudian istawa, ibu ya. Istawa. Okay. Istawa mudhari'nya yastawi. Ya. Istawa mudhari'nya yastawi. Masdarnya istiwaan. Sini. Istawa yastawi istiwaan. Apa dia maksud istawa yastawi ni? Istawa yastawi ni, ibu dengar saya cakap ya. Penting ni sangat penting ni buat akidah. Istawa yastawi istiwaan ni buaya. Secara kita ni, realiti kita sebagai manusia, bila raja duduk di singgahsana, kita panggil raja tu sedang apa? Sedang duduk ke? Raja kalau dia sedang duduk di singgahsana, kita panggil duduk kan? Tak, bahasa istananya apa bahasa istananya? Kalau raja ni buaya. Semayam kan? Bersemayam. Raja bersemayam di atas singgahsana. Arash tu singgahsana. Okey buaya. Tak, bila kita sebut bersemayam, apa kita boleh bayangkan raja? Raja sedang berdiri ke? Raja sedang duduk ke? Sedang baring ke? Kalau kita sebut sultan kita ataupun yang di-Pertuan Agong sedang bersemayam di atas arash, dia sedang apa? Sedang duduk ke sedang baring? Sedang duduk. Cumanya ibu ayah, terjemah bersemayam tak sesuai kita terjemahkan merujuk pada zat Allah Ta'ala. Kerana takut orang yang pendek akal akan membayangkan Allah Ta'ala itu duduk macam mana duduknya raja ataupun sultan yang manusia di atas singgasana. Maka ibu ayah, guru saya para guru saya beritahu kalimat istiwa ni kita tak payah dengan terjemah bersemayam. Terjemah beristiwa saja, cukup beristiwa. Apa terjemah istiwa? Tak payah terjemah.
Allah sebut dalam Quran istiwa. Yang sumastawa maknanya istiwa, Allah Ta'ala beristiwa saja. Jangan terjemah bersemayam. Kalau ada yang terjemah bersemayam, okey tak apalah. Tapi kita yang belajar ni kena faham. Bukan bersemayam tu, maksudnya kita membayangkan ada satu zat yang duduk tapi kita tak tahu bentuknya macam mana. Kalau dah kata duduk tu, itu mengambil tempat ibu ayah. Bila kata Allah Ta'ala bersemayam, sama maknanya macam kita kata Allah Ta'ala itu berada di atas, arasy tu di bawah, duduk. Wal'ayazubillah. Maha suci Allah daripada mengambil tempat. Allah Ta'ala wujud tanpa ada tempat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita beriman. Ada tak istiwa? Ibu ayah ada tak? Istiwa tu ada tak dalam Quran? Istiwa ada tak? Ada tak Allah sebut? Yastawi tadi istiwa. Ada kan istiwa? Beristiwa. Istiwa tu ada. Caranya kita tahu tak caranya? Tahu tak caranya? Tahu tak cara istiwa tu macam mana? Tak tahu. Jangan fikir. Jangan fikir. Tak tahu. Cakap tak tahu dia ibu ayah. Tak tahu. Yang penting Allah Ta'ala beristiwa. Tapi istiwa tu macam mana caranya? Jangan fikir. Tak tahu. Tak tahu. Tapi kita beriman tak dengan adanya istiwa Allah? Kita beriman tak? Adakah kita beriman adanya istiwa Allah Ta'ala ini, ibu ayah? Ya, kita beriman. Kita wajib beriman Allah Ta'ala itu beristiwa. Dan Imam Malik bagi tahu, bertanya mengenai soal ini adalah bid'ah. Meremang rumah saya ni. Sibuk tanya, macam mana Allah Ta'ala beristiwa tu ya? Allah Ta'ala tu beristiwa macam mana ya? Itu soalan bid'ah. Dan jangan kita fikir pun itu. Bid'ah, dhalalah tu fikir soalan yang macam tu. Soalan yang tak sampai di akal kita. Cukup kita beriman Allah Ta'ala itu beristiwa. Dan adanya istiwa itu, dalam Quran pun sebut. Tapi caranya serah pada Allah Ta'ala. Kaifiatnya serah pada Allah Ta'ala. Jelas tak ibu? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, seelok-eloknya kita elak terjemah bersemayam. Kalau Quran terjemah ibu ayah ada tulis bersemayam, terjemahan itu bukan saya tak kata salah, betul. Bersemayam makna terjemah istiwa itu memang terjemahnya bersemayam, dalam kamus pun bersemayam. Tapi takut kalau orang yang pendek akal dia membayangkan Tuhan tu duduk. Jadi better beristiwa saja. Saya yakin kalau saya tanya minta ibu-ibu terjemah, Quran terjemah ibu banyaknya bersemayam. Betul, cuba tengok apa terjemah ibu ayah, sumastawa, kemudian dia apa? Apa terjemah ibu ya? Masing-masing. Nampak bersemayam lagi ibu. Bagus, Ibu Maimunah yang beristiwa. Bagus, terbaik. Ibu Maimunah bagi bagus beristiwa. Lagi ibu lain? Kemudian ia bersemayam. Bila bersemayam ni takut orang salah faham. Kak Azizah sebagaimana layak pada zatnya. Ini bagus, tambahan tu bagus. Tapi bersemayam pun takut orang yang walaupun dibaca sebagaimana layak bagi zatnya, takut orang yang tak faham, duduk tapi macam mana Tuhan duduk lah. Cara Tuhan duduk tu tak tahulah macam mana. Pasal orang faham duduk tu, bersemayam tu, duduk tu, orang membayangkan punggung tu atas satu tempat duduk. Macam tu. Ibu Asimah menuju tu dah kalimah lain. Menuju tu kalimah ya'ruju rasanya. Bukan lain. Itu ya'ruju ibu ayah. Ibu Asimah menuju tu ya'ruju. Okey, tak apa. Jadi, saya kata pada ibu ayah semua, macam saya ulang. Bila kata bersemayam, kalau terjemah ibu ayah bersemayam, okey, kena faham, bukan duduk macam mana makhluk duduk. Jadi yang terbaik apa dia? Beristiwa saja macam ibu mana tadi, beristiwa ya, beristiwa. Okey, ibu tu di dalam kurungan beristiwa. Ya. Jelas ibu ayah insya-Allah. Alal arsy, di atas al-arsh, di atas arash. Okey ibu ayah. Arash tu apa? Arash ni adalah makhluk yang paling besar. Arash ni makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Itu arash. Arash ni boleh kalau nisbah pada Allah Ta'ala, itu makhluk Allah yang paling besar. Tapi kalau arash nisbah kepada manusia, ataupun arash nisbah kepada manusia, kepada raja, kepada agung, arash ni singgah sana dia. Arash ni dia punya singgah sana. Itu arash. Okay, jelas ibu ayah. Ada orang nama Arash. Arash apa? Pelakon tu Arash Muhammad. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Tengok tafsir dia macam mana. Ay istawalla ala mulkihi yudabbiru amrahu wa yahkumu sya'nahu. Allah Ta'ala berkuasa di atas kerajaannya. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala. Maka dalam tafsir bagi tahu, istawa al-arsh maksudnya istawalla, berkuasa. Berkuasa boleh. Kalau terjemah berkuasa di atas arash boleh.
Tapi kalau bersemayam macam kurang cantik, lebih cantik beristiwa saja. Tapi dalam tafsir Al-Munir, istawa dengan makna istawalla, berkuasa. Apa boleh? Ala mulkihi. Arash tu ditafsir dengan mulkihi, kerajaan Allah Ta'ala. Bukan arash yang kita faham tempat duduk, tapi arash dengan makna kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saya kata, ini dalam tafsir Al-Munir. Syekh Muhammad Swali beritahu, ai istawalla ala mulkihi. Apa yang berlaku? Yudabbiru amrahu. Allah Ta'ala mengurus, mentadbir segala urusannya. Ibu ayah, sebelum saya lupa, tak apa, kalimah yudabbiru kita akan bincang nanti, kalimah yudabbiru. Okey. Allah Ta'ala mentadbir urusannya dan membuat hukuman ke atas segala perkara. Au istiwaan yaliqu bijalalihi. Macam ataupun tafsir satu lagi dalam tafsir beritahu, au istawa ataupun dia beristiwa, istiwaan yaliqu bijalalihi, dengan istiwa yang sesuai, yang layak dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala di atas arash. Tapi kita tak terjemah. Bahasa Melayu kita jangan terjemah duduk, bersemayam, istiwa saja. Tapi istiwa yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak nak terjemah bersemayam. Okey. Allazi huwa a'zamul makhluqat, yang mana ia adalah sebesar-besar makhluk. Min ghairi tashbihin wala tamthil, tanpa sebarang menyamakan dengan makhluk-makhluk lain. Tanpa kita menyamakan arash Allah Ta'ala ni dengan mana-mana makhluk, ataupun istiwa Allah dengan mana-mana makhluk. Ibu ayah ni penting, ni akidah ni. Akidah tak nak nanti ada orang membayangkan Allah Ta'ala ni dia seolah-olah Allah Ta'ala ni duduk di atas mana-mana singgah sana, tapi tak sama macam makhluk-makhluk lain, tapi dia tetap bersemayam di atas singgah sana. Takut orang faham makna duduk tu. Saya ulang banyak kali ni ibu ayah, pasal penting ya, bukan benda main-main. Pasal ramai orang yang dia mengaji guna Google je, mengaji guna Google, ataupun dia mengaji baca buku saja. Baca buku pula, buku yang salah sumbernya. Kita ni di Malaysia, tanah air, tanah Melayu mulia ni ibu ayah, kita ni fiqah kita fiqah mazhab Syafi'i, akidah kita pegang akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita belajar sifat 20. Ya. Yang lain-lain bukan kata tak betul. Ada ulama yang itu pun jalan menuju Allah Ta'ala juga. Tapi untuk kesatuan kita, untuk kita tidak berpecah, untuk kita menyamakan kita punya cara berfikir, ya, untuk kita supaya jalannya betul, kita pegang betul-betul apa yang telah diajar oleh ulama-ulama kita. Okey. Jadi bila di Malaysia ni ada mana-mana ustaz ke apa ke mempertikaikan sifat 20, yang meremehkan sifat 20, saya nasihatkan tak perlulah kita dekati yang begini. Kita ambil ulama-ulama kita yang hormati, yang ikut dan yang meraihkan apa yang ada dalam negara kita, yang ulama-ulama kita telah tunjukkan sebelum ini, insya-Allah ibu ayah. Okey, balik kat sini. Okey. Wala yahudduhu zaman wala makan. Dan Allah Ta'ala tidak terhad pada, Allah Ta'ala tidak terbatas pada mana-mana zaman, pada mana-mana tempat. Allah Ta'ala itu tidak ada, maksudnya istiwanya Allah Ta'ala ini tidak terbatas dengan mana-mana masa atau mana-mana tempat. Allah Ta'ala tidak, istiwa Allah Ta'ala ini tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan masa. Wala tudrikuhul absar, dan tak ada mata yang boleh melihat. Idraka ihatatin wa syumul, dengan mengetahui dengan betul, dengan meluas, dengan sempurna, dengan lengkap bagaimana istiwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Itu sumastawa 'alal arsh. Yang saya bacakan tadi adalah daripada tulisan ni saya bacakan tadi. Jelas ibu ayah insya-Allah. Saya bukan reka-reka sendiri. Saya baca daripada kitab. Kita peganglah insya-Allah ya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ma lakum. Ibu ayah di sini ma dengan mana tidaklah. Ma nafiah tu, ma nafiah maknanya tidaklah. Tidaklah lakum bagi kamu semua, lakum bagi kamu semua. Lakum tu lam tu huruf jar. Kum tu asalnya antum. Kerana antum sebelumnya ada lam, maka kita tak baca la antum. Kita baca lakum. Okey. Lakum. Ma lakum, tidaklah bagi kamu semua min dunihi,
Min duni, apa dia? Min duni selain. Min duni selain. Walaupun min tu biasa terjemah dari, tapi terus ambil min duni direct terjemah, tak payah terjemah dari. Min duni terus terjemahnya sebelum. Selain. Terjemah min duni selain. Laisa laha min dunillahi kashifah. Min dunillah selain daripada Allah. Kalau min dunihi selain daripadanya. Okey. Min duni hinya min waliyin. Min daripada waliyin, seorang ataupun sebarang penolong. Waliyin ni buaya, waliyin ni maknanya tolong, penolong. Wali ni maksudnya penolong. Ikut keadaan. Kadang-kadang kadang-kadang wali terjemahnya yang menguasai, penguasa. Contoh kita kata wali kepada anak perempuan, maksudnya bapa dia yang menguasai anak tu. Anak tu kalau dia bujang, anak dara, dia nak kahwin, mesti di atas bapa dia. Keizinan bapa dia sebagai wali yang menguasai anak tu. Okey, kalau kita kata wali Allah, itu bukan penguasa Allah. Itu wali tu kekasih pula terjemahnya. Zamannya aulia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah Ta'ala itu la khawfun alaihim, tidak ada takut pada mereka, wa la hum yahzanun, tidaklah mereka bersedih. Itu wali dengan mana awliya, wali-wali Allah. Okey, kalau di sini min waliyin dengan mana pembantu. Di sini dengan mana pembantu. Mana boyah wali, berapa terjemah saya bagi tadi? Pertama, wali terjemah yang menguasai. Kalau di Indonesia itu adanya yang kita panggil wali kota ya. Wali kota. Penguasa, wali, penguasa. Ada wali dengan mana kekasih Allah. Ada wali dengan mana sekarang ni? Wali dengan mana pembantu, penolong. Okey, boyah ya. Jadi min waliyin daripada sebarang pembantu ataupun penolong, wala syafi'. Sama juga, syafi' pun penolong juga, pembantu juga, pemberi syafaat. Jadi boyah kalau kita panggil minta syafaat Nabi akhirat nanti, mengharapkan syafaat Nabi, apakah dia makna syafaat? Syafa'ah maknanya pertolongan. Syafa'ah maksudnya pertolongan, ya. Jadi syafi' orang yang memberi pertolongan, orang yang memberi pertolongan, syafi'. Ibu ayah yang dirahmati Allah, seulang balik. Ma lakum, tiadalah bagi kamu semua, min dunihi, daripada, ataupun min dunihi selain daripadanya, min waliyin, daripada seorang pembantu pun, wala syafi' dan juga sebarang penolong pun. Kenapa sebarang? Kerana waliyin dengan tanwin, syafi'in pun dengan tanwin, nakirah. Nakirah ni maksudnya umum. Maksudnya seorang pembantu pun tak ada, walaupun seorang. Carilah seorang saja pun, hatta siapa-siapa pun selain daripada Allah tak boleh bagi bantuan kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Okey. Tidak ada yang boleh bagi syafaat di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan izin Allah Ta'ala saja. Jelas ibu ayah ya. Okey. Tengok tafsiran dia. Ay laisa lakum ayuhan nas wala siyyamal kufar min ghairillahi nasirun yadfa'u ankum 'adzabahu wa yali umurakum. Tidak ada bagi kamu wahai sekalian manusia pada hari kiamat nanti, lebih-lebih lagi kepada orang-orang kafir, selain daripada Allah Ta'ala sebarang pembantu. Maksudnya tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang boleh membantu kamu, lebih-lebih lagi orang kafir. Orang kafir harap pada siapa? Harap pada bahala dia. Pada siapa? Pada tok pekong dia. Pada siapa? Pada yang disembah selain daripada Allah. Allah perintahkan kamu pergi pada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu. Nak pergi macam mana? Pergi pun bukan dia orang boleh tolong apa pun. Bukan boleh tolong apa. Jadi orang beriman pun belum tentu lagi. Orang yang beriman pun kat sana, kalau dia Islam, dia beriman, tapi amal-amal dia tu masih macam tu,
Dia pun belum tentu lagi, dia pun fikirkan satu dosa kecil pun punya takut. Allah Akbar. Satu dosa kecil pun. Satu dosa kecil satu pun punya takut kat sana. Apatah lagi dosa besar yang banyak kita buat. Wal'ayazubillah ibu. Apatah lagi orang kafir yang langsung tak beriman pada Allah. Orang munafik. Ya. Pada hari itu, ma lakum min dunihi min waliyin wala syafi'an. Tak ada penolong, tak ada pembantu. Yang boleh menolong kamu, membantu kamu mengelak daripada azab Allah Ta'ala. Wala syafi'un yashfa'u lakum indahu illa bi'izni. Tidak ada sebarang pemberi syafaat pun yang boleh bagi syafaat pada hari itu di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Ta'ala saja. Nabi SAW sendiri pun bagi syafaat setelah Allah Ta'ala izinkan. Ishfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, bagilah syafaat, maka akan diberikan syafaat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi sendiri untuk bagi syafaat, tunggu Allah Ta'ala perintahkan Nabi bagi syafaat, baru Nabi bagi syafaat. Nabi tunduk, doa pada Allah, tunduk. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ada satu doa, semua Nabi dan Rasul ada doa khas kat dunia ni. Kalau pantang doa tu macam doa paling mustajab. Bila guna saja Allah pasti kabulkan. Itu satu doa. Nabi doa yang mustajab tu yang boleh Nabi guna kat dunia, Nabi tak guna langsung. Nabi tunggu di pada mahsyar nanti. Pada mahsyar nanti Nabi akan doa supaya selamat semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua selamat. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang dirahmati Allah Ta'ala, bal huwa al-malik al-mutlaq likulli syai'in. Allah Ta'ala itu pemilik mutlak segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, setelah semua manusia berkumpul di mahsyar. Termasuklah semua raja-raja yang sombong, yang zalim. Termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuklah semua sekali yang zalim, yang jahat. Paling jahat atas muka bumi. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Pada hari itu ibu ayah, Allah tanya, limanil mulkul yaum, dengan penuh murka. Kepada siapakah kerajaan pada hari ini? Semua tunduk. Tak berani, satu kepala pun tak berani nak angkat. Allah kata, lillahil wahidul qahar. Allah sendiri jawab, hanyalah milik Allah Ta'ala yang maha esa lagi maha perkasa. Pada hari, bila ibu ayah? Pada hari kiamat nanti. Di pada mahsyar nanti. Pada hari itu tak ada seorang pun boleh tolong kita. Ibu ayah, kalau kita nak tolong diri saya nak tolong diri saya. Ibu ayah nak tolong diri ibu ayah. Cara kita nak tolong diri kita macam mana? Kita bawa banyak buat amal. Dan banyak kita usaha sementara kita hidup ni, cari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila satu orang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, azab yang Allah bagi atas muka bumi ni apa ibu ayah? Azab yang Allah bagi atas muka bumi ni adalah Allah Ta'ala tarik rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam diri dia. Maka mula-mula masa nak buat maksiat rasa takut. Akhirnya Allah biasa tegal biasa. Akhirnya maksiat tu dah jadi biasa dan tak kisah dah dengan benda maksiat yang dibuat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah cabut rasa takut pada Allah. Cabut rasa takut pada Allah adalah azab yang sangat azab di dunia ni sebenarnya. Tapi orang yang Allah bagi dia takut pada Allah Ta'ala, Allah bagi dia rasa takut pada Allah, taqwa pada Allah, takut pada Allah di waktu orang ramai ataupun waktu sembunyi-sembunyi, orang ini adalah orang yang bahagia insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu ayah termasuk orang yang bahagia di sisi Allah Ta'ala dan mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala insya-Allah. Fa yatawalla ma fihi al-maslahah wa yadabbiru al-umur duna tadakhulin min ahadin. Allah Ta'ala mentadbir segala urusan tanpa ada gangguan sesiapa pun. Ibu ayah, Allah Ta'ala mentadbir segala urusan yang bermula di langit sampailah ke bumi, kan? Dari langit sampai ke bumi ni Allah Ta'ala mentadbirkan urusan tersebut tanpa ada gangguan oleh sesiapa pun. Tiada siapa-siapa boleh campur tangan di dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna Allah Ta'ala punya pentadbiran. Wala hajata li ahad. Allah Ta'ala tak berhajat kepada satu benda pun. Li'annahu wahdahul qadir ala kulli syai', kerana Allah Ta'ala tu sahaja mampu buat apa sahaja. Wal muhaimin ala jamil asya', Allah Ta'ala berkuasa di atas segala perkara. Afala tatadhakkarun las, afala tatadhakkarun. Hamzah tu soalan. Hamzah tu soalan,
Okey, maka afala saja terjemahnya, afala saja maka tidakkah. Terjemah afala saja maka tidakkah, tatazakkarun, afala maka tidakkah, tatazakkarun, dia daripada fi'il madhi tazakkara. Buaya tazakkarun ni ada sabdanya. Mudhari'nya yatazakkaru. Okey bu. Tazakkara yatazakkaru. Okey. Yatazakkaru fi'il mudhari' kepada yatazakkaru. Maka tatazakkarun adalah fi'il mudhari'. Apa tanda dia fi'il mudhari'? Ada huruf mudhara'ah di depan, huruf ta, dimulakan dengan huruf ta. Dan boleh tengok di belakang tu ada tambahan waw nun. Okey, di kotak keberapa ni boya? Tatazakkarun kotak keberapa? Sikit lagi masa. Tatazakkarun kotak keberapa ni boya? Kotak apa yang mula dengan ta, belakangnya tambah waw nun? Kotak apa? 9, betul tak Azizah? Kotak 9. Ibu ayah tengok saya tasrif ya. Kalau ibu ayah ada mustawa 1, buka nota 16 sekarang dah. Ada masa sikit. Ibu ayah buka mustawa 1 nota 16. Kalau siapa yang tak hafal lagi, siapa yang dah hafal tak payah buka. Okey, siapa yang dah hafal ataupun tak hafal tapi dah buka, komen dah. Nota 16 tu. Yang dah buka ataupun yang dah hafal rumus dia. Dah ibu ya? Okey, tengok saya buat. Daripada kotak pertama mula dengan ya. Ya, kotak pertama ya tazakkaru. Dia beringat, dia berfikir. Dia beringatlah, dia beringat. Terjemahnya beringat. Ya tazakkaru, dia seorang lelaki beringat. Kotak kedua ya tazakkarani. Mereka berdua lelaki beringat. Kotak ketiga ya tazakkaruna. Mereka ramai lelaki beringat. Kotak keempat tatazakkaru, dia seorang perempuan beringat. Kotak kelima tatazakkarani, mereka berdua perempuan beringat. Kotak keenam yatazakkarna, mereka ramai perempuan beringat. Kotak ketujuh baris ketiga untuk lelaki balik. Tatazakkaru, kamu seorang lelaki beringat. Kotak ke-8 tatazakkarani, kamu berdua lelaki beringat. Kotak ke-9 tatazakkaruna, kamu ramai lelaki ataupun kalian. Jadi terjemah ibu ayah, afala tatazakkarun, maka tidakkah kalian semua beringat? Itu terjemahannya. Maka tidakkah kalian semua beringat? Kamu semua beringat? Jadi bu, tazakkara tadi daripada zalkafra. Zakara ingat. Kita dah belajar semalam. Zakara ingat. Kalau zakkara memberi peringatan. Kalau di sini tazakkara beringat. Beringat. Macam tu. Lain buaya, tatazakkarun, afala tatazakkarun, maka tidakkah kamu semua beringat? Beringat apa? Dengan maksud apa? Kamu berfikir, kamu mengambil nasihat ni. Macam itulah maksudnya insya-Allah ibu ayah. Okey, setakat ini saja ibu ayah untuk hari ini, untuk pagi ini insya-Allah. Minta maaf segala kekurangan. Minta maaf ibu segala kekurangan saya. Jelas ya? Insya-Allah. Ibu-ibu ayah yang ikuti surah Sajadah tu ya, yang baru masuk pada minggu lepas, saya belum bagi lagi ayat 1 hingga 3. Nanti saya akan maklumkan dalam grup nanti insya-Allah. Ibu-ibu ayah boleh masuk grup yang dah daftar saja boleh masuk grup untuk saya bagi balik ayat 1 hingga ayat 3 tu insya-Allah ya. Saya akan buat kat satu grup nanti kerang. Ibu-ibu ayah yang dalam grup harfiah surah Sajadah tu yang belum dapat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3, bila saya bagi link grup baru tu masuk dalam grup tu insya-Allah ibu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ansarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama ibu wa iyyak dan afwan. Lama-lama kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.